Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Salam dari Maha 2022. Hari ini merupakan hari ke-10 Maha berkeudara ataupun bersiaran, dan kami, saya macam biasa Muna Tasu, hos anda, akan bersama-sama dengan satu lagi ikon yang kita nak kongsikan kisah-kisah kejayaan beliau dalam bidang yang beliau ceburi. Tapi sebelum itu saya suka untuk war-warkan kepada anda-anda yang sedang menyaksikan. Kalau tadi saya ada sembang santai bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, sekarang saya nak kongsikan lagi satu segmen. Hari-hari kita ada segmen success story. Hari ini merupakan hari terakhir saya bersama dengan LPNM. Allah, sedih dah tak ada sesi dah besok. But again, saya doakan anda yang berkesempatan, dan saya nak tarik anda yang masih ada ruang dan peluang. Sekarang baru jam 12.30, masih banyak lagi masa untuk anda datang ke Maha ni, sebab hari ini merupakan hari kedua terakhir Maha. Maha akan tamat pada besok jam 10 malam. Sabtu Ahad ni kita jangkakan 300,000 rakyat Malaysia akan membanjiri Maha. Banyak sangat aktiviti menarik, banyak sangat barang-barang yang kita nak let go, kita nak kasih murah, kasih diskaun kau-kau. Tapi sebelum saya nak cerita lebih lanjut berkenaan Maha, saya nak memperkenalkan ikon success story yang kita bawakan hari ini. Sebab tu saya nak say hi sikit lah dekat rakan-rakan yang sedang menyaksikan di Facebook Live ini. Jangan risau, Facebook Live ini kalau rakan-rakan kita yang lain tidak berkesempatan, mungkin tengah bekerja dan sebagainya, jangan risau, kami akan kekalkan live ini selagi mana anda tengok. So boleh tengok kembali live sesi ini di Facebook LPNM. Baiklah, saya tak nak lengahkan masa. Saya nak memperkenalkan Dr. Suhana Husin, pengasas Ensu Life Science. Sedang buat apa khabar, Doktor? Kami baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, macam mana tadi perjalanan nak ke Maha, nak ke Maib ni? Oh, agak mencabar juga sebab tadi jam, masuk unit highway jam sampai ke sini? Sampai Sarjana Putra? Parking di sini berjalan, memang exercise yang cukup bagus. Exercise lah. Itulah, tapi tak apalah sebab kita pun buat produk-produk kosmetik kan, jadi kita nak kongsikan. Baiklah, kita sembang santai-santai je Doktor petang ni. Kita nak tahu jugalah, saya dah pernah dengar berkenaan Ensu Life Science ni, tapi mungkin rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan kita di Facebook pada ketika ini nak tahu lebih lanjut. Jadi boleh tak Doktor ceritakan sikit bagaimana Doktor berkecimpung dalam bidang kosmetik yang berasaskan enzim bromelain nenas, dan why nenas? Kongsikan. Okey, sebelum tu saya ingin ceritakan dulu pasal Ensu Life Sciences. Okey, Ensu Life Sciences Yang Berhad ini adalah sebuah syarikat yang mengilang dan memasarkan produk kosmetik sebenarnya. Kosmetik, okey. So salah satu produk yang kita hasilkan adalah produk kosmetik berasaskan enzim bromelain nenas ni. Okey, tadi soalannya bagaimana saya bermula? Ya, bagaimana Doktor bermula? Okey, saya bermula sebenarnya ini adalah perniagaan yang kedua. Oh, perniagaan kedua. Saya seperti mana orang lain juga sebenarnya sebelum ni, budak kampung. Budak kampung yang memang saya asal Johor. Asal Johor, orang Johor lah ni, orang Johor. Saya orang Johor. Johor. Okey, saya asal Johor, dan nasi memang dah sinonim dengan saya daripada kecil. Okey. Saya biasa lari-lari di antara pucuk-pucuk daun nanas yang tajam. Oh, yang tajam tu berlari-lari celah-celah tu. Oh, okey. So, seperti orang lain belajar kan, masuk industri. Kebetulan saya dekat industri, saya ambil bidang bioteknologi. Salah satu dalam bidang bioteknologi ni, kajian dia adalah untuk buat ekstrak, untuk menghasilkan pengekstrakan herba-herba. Oh, herba-herba. Okey. So selepas habis universiti saya kerja government. Oh, okey. Dan saya berniaga. Ini adalah perniagaan saya yang kedua. Yang kedua? Yang pertama dulu apa tu? Perniagaan pertama adalah membekal dan memasarkan produk hospital dan juga makmal. Hospital, okey. Supplier. Dan dalam perniagaan ni sebenarnya cabaran dia besar. Betul. Bayangkan tahun 99 tu sampai saya tak capai apa-apa. Saya jalan kaki dah. 99. Okey. Sebab ekonomi turmoil pada ya, betul. So tahun 99 saya jalan kaki. Dan start daripada tahun 99 tu lah, itu jadi turning point saya untuk fikirkan saya kena kembali pada diri saya. Dan saya start dengan menghasilkan produk berasaskan herba. Tapi stand saya satu je. Saya nak komersialkan produk berasaskan herba-herba daripada negara kita. Daripada negara, tak ambil produk luar, dalam negara saja. Kita ambil juga bahan-bahan aktif daripada luar.
Tapi fokus dia adalah menggunakan herba-herba tempatan. Okey. Itu adalah diri saya. Contohnya doktor. Kita pernah komersialkan yang pertama dulu daun sirih. Daun sirih. Piper Okey. Dan Piper Battle ni kita komersialkan pada tahun 2002 selepas buat lab analysis apa semua. Dan alhamdulillah peringkat awal memang sukar untuk mengkomersialkan produk, tapi akhirnya diterima. Sekarang kalau kita tengok banyak produk berasaskan sirih kat market. Tapi soalnya siapa yang start? Kita yang start. Okey, dan yang kedua, kita komersialkan produk berasaskan temulawak dan lempoyang pada 2006 dan 2007. Juga berasaskan produk R&D. Bila kita cakap pasal R&D ni, Miss Mona dan pendengar semua penonton semua, R&D ni dia melibatkan masa yang lama. Betul. Dia bukan setahun, bukan 2 tahun. Dia akan Take panjang. very long time. Melalui rutin, melalui protokol yang banyak, berulang-ulang lagi. Makmal test dan sebagainya. Betul. Dia perlu dikendalikan oleh orang-orang yang profesional, orang yang bidangnya. Malahan bukan tu je, dia perlu mematuhi standard-standard antarabangsa. Kita tak boleh syok sendiri. Betul. Kita bancuh-bancuh pakai air mineral. Tak boleh. Kita cakap R&D. No, tidak. Dia melibatkan equipment yang bernilai jutaan ringgit contohnya. Dan perlu dikendalikan oleh profesional tadi. Dan seterusnya juga melibatkan bajet yang sangat besar. Itu temulawak dan lempoyang pada. Temulawak. Oh ya, okey. Dan gitu juga bila selepas kami komersialkan, kami selalu di depan jadi trendsetter. Okey, trend center. Okey. Dan keluar terus produk-produk berdasarkan temulawak dekat market. Cerita dia macam itulah. Dan begitu juga produk berdasarkan nenas. Temulawak. Okey. Nenas ni kita komersialkan pada 2019. Itu adalah sebenarnya dah peringkat akhir produk dah ada kat market. Tapi di belakangnya tu orang tak nampak. Orang tak nampak. The process. R&D tak nampak. Waktu macam mana kami nak pilih nenas apa, orang tak nampak. Kami turun naik, tapi alhamdulillah adanya lembaga pindasan nenas ni memudahkan langkah kami sebenarnya. So saya bersyukur sangat dan terutama sekali untuk program hari ni Miss Mona. So lembaga nenas bagi saya platform untuk cakap macam ni. Betul. Macam ni. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua di Lembaga Pindasan Nenas Malaysia dan juga tim saya boleh katakan strategic partner saya. Sirim Berhad. Sirim Berhad. R&D. Dan juga kepada Kulim Pineapple Farm. Kulim Pineapple Nenas. Okey, dan bagaimana ia bermula nenas Why nenas? Saya cakap tadi saya nak cari benda-benda yang atau herba-herba atau apa saja yang kau boleh daripada negara kita, tanah air kita. Kalau di luar negara sana kita tahu macam manuka honey. New Zealand sangat bangga dengan manuka honey dia. Betul. Kita di Malaysia ni banyak nenas. Terlampau banyak produk-produk natural. Betul. Sebentar tadi saya berbual dengan Ketua Pengarah diperkatakan sekarang ladang nenas di Malaysia ni ada lebih kurang 17,000 hektar. Dan pengeluarannya adalah lebih kurang 450,000 metrik tan setahun. Just imagine. Betul. Untuk industri nenas, industri pengetilan dia ada satu masalah. Dia menyumbang antara 50 hingga 80% adalah sisa. Dalam bentuk kulitnya, dalam bentuk empulunya dan dalam bentuk jagungnya. So mungkin orang lain fokus kepada isi nenas. Isi dia. Betul macam donat. Saya fokus kepada luaran dia. Tujuannya satu saja, iaitu untuk menambah nilai, menambah value kepada nenas dan industri nenas. Supaya because of the cycle tu maksudnya berguna semua. Bukan kita ambil isi dia saja, tapi daripada atas sampai ke bawah tu berguna semua. Jadi daripada situ, sebab kita tahu study yang saya buat, kita tahu dalam nenas dia ada bromelain enzyme. Bromelain enzyme ni sifatnya dari sudut saintifik kita panggil proteolytics. Sangat bagus untuk protein. Kulit kita protein. So kenapa tak ada study yang mengkhusus ni? Dan kita tengok even kat dunia pun tak ada lagi study yang mengkhusus untuk enzim bromelain dijadikan sebagai bahan aktif dalam nenas. So kami menjadi satu syarikat yang mungkin kami kecil je. Tapi saya mengharapkan sangat usaha kami ini menjadi titik tolak supaya ada mungkin orang-orang yang banyak duit. Saya rasakan misal sana terus membuat kajian tentang kebaikan-kebaikan enzim bromelain dalam nenas. Dan ini kita buktikan juga Miss Mona dengan Sirim Berhad. Dengan Sirim. Kita buktikan bahawa enzim bromelain memang memberi kesan yang sangat bagus dan signifikan sebagai bahan aktif dalam kosmetik.
Tu dia. Kenapa nenas? Wah, panjang lebar. Bagaimana doktor ataupun Ensu Life Science ni memilih satunya kita tahu berkenaan dengan enzim. Tapi mungkin kita tahu, orang luar tak tahu yang sebenarnya nenas itu sangat berguna daripada atas sampai bawah. So tahniah doktor sebab doktor berjaya mencuba sesuatu yang baru walaupun telah melalui proses yang sangat panjang, research yang panjang. Kalau orang lain tu dah give up dah. Tapi doktor bersabar. Berapa lama doktor ambil masa daripada permulaan nak sampai ke keberhasilan produk doktor ni? Sebenarnya dari segi nak menggunakan enzim bromelain dalam kosmetik ni, saya rasa idea ni lebih daripada 6-7 tahun sebelum proses R&D berjalan sendiri. Okey. Dah 6-7 tahun, you took about 6 to 7 years before it started to be on the research. Betul. Oh, Betul. okey. Kalau saya tu mungkin tak berapa nak sabar lah kan. Tapi kita perlukan, ini dia yang kita perlukan, orang-orang sebegini, ikon-ikon sebegini yang akan memotivasikan kita dekat luar sana. Sebab satunya, konsepnya satu je, perniagaan ni tak boleh rushing, betul tak? Nak berbisnes tak boleh rushing. Dari dulu pun doktor dah first business dah ada kan, and then now you turn into this and you make it a permanent, permanent business sekarang ni. And then yang paling menariknya lagi, lelaki terlibat dalam industri kosmetik. Dan lagi pula on top of kosmetik itu, bagaimana penghasilan produk kosmetik berasaskan enzim bromelain nenas. Yang itu saya cakap juga. Sekejap lagi bila kita ada interval, sekejap lagi saya nak kongsikan produk tu bersama dengan mereka yang sedang menyaksikan kita, dan saya nak doktor kupas kebaikan ataupun kelebihan produk di bawah Ensu Life Science. Tapi sebelum tu, tadi doktor dah ceritakan bagaimana doktor bermulanya career kan. So saya nak tahu juga, dalam tempoh 20 during the pandemic itself, what was the biggest challenge you face or Ensu Life Science face? Susah tu sebab saya rasa bila MCO tu semua orang pun orang kata jatuh terduduk. So bagaimana Ensu pada masa tu? Okey, terima kasih Miss Mona. Soalan ni bila Miss Mona sebut tadi pasal MCO pandemik kan, kalau perasan saya tarik nafas panjang. Itulah saya nampak tu. Subhanallah. Yang ni Maha Allah tu Maha Besar, Maha Kuasa. Selalu bila kita berniaga, kita akan buat SWOT study. Betul. SWOT, strength, weaknesses, Opportunity and threat. Ancaman. So selama saya berniaga, ni adalah perniagaan kedua saya, dan selalu juga saya kadang bercakap dengan usahawan. Ancaman. Hati-hati dengan ancaman. Kita kadang-kadang kita shock sendiri dengan kita punya strength. Tapi ancaman ni kita lega. Ancaman kita berjaga-jaga, selalu kita letak ancaman dalam bisnes adalah ekonomi turmoil. Yes, betul. Ekonomi turmoil, inflasi dan sebagainya. Tak pernah saya cuba dan tak pernah saya dengar orang letakkan pandemik, orang letakkan outbreak sebagai threat, sebagai ancaman dalam bisnes. Saya nak cakap sedikit tak. Kesannya kepada kami memang terlalu banyak. Kesannya terlalu banyak. MCO mengejutkan kami, terkejut. Dan satu ketika saya pernah duduk di depan kilang. Waktu itu hari ketiga. Hari ketiga saya duduk di depan kilang yang sunyi. Kawasan itu macam kawasan lepas perang. Tak perasan air mati saya kosong. Allah. Sebab saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh pada 1999. Saya pernah jalan kaki. Due to the economy. Saya tertanya kepada diri saya, adakah saya akan hadapi benda ni semua? Kalau dulu saya staff tak ramai sebab saya dulu buat trading. Ambil mesin daripada Jerman, daripada UK dan kita supply saja. Kali ni tidak. Kali ni kita ada bangunan sendiri. Kita ada staff yang sangat ramai. Kita ada komitmen yang besar, yang staff kita ada anak adisi. Bukan ada 10 orang, kami ada 70 lebih staff. Dan bayangkan waktu tersebut waktu hari ketiga tu kami tak tahu, kami tak dapat lagi bunga-bunga ke tips bila kami boleh bermula kerja. Semula. Kami bukan nak, bila kami boleh bermula kerja, kami tak ada. Jadi itu adalah cabaran yang langsung sebagai orang berniaga saya tak pernah fikir. Dan saya percaya orang berniaga semua tak fikir. Semua tak tergambar oleh sesiapa pun. Dan orang berniaga ni memang risk taker. Tapi risiko macam ni tak pernah kami fikirkan dan kami tak bersedia untuk ni. Dalam berniaga selalunya
dia beza dengan orang makan gaji. Kita tak tahu pendapatan kita bulan depan, pendapatan syarikat. Betul. Kita tak tahu apa yang kita akan peroleh atau ancaman bulan depan, tak tahu. Jadi itu memang satu cabaran sangat besar. Dan apa yang kami buat waktu itu adalah banyak memang itu satu juga ketukkan pada hati kami lah. Ingat pada Allah balik semua berdoa banyak. Waktu itu saya ingat semua orang macam tu. Dan alhamdulillah sebenarnya rezeki dapat juga. Waktu itu selepas selang 2 minggu kami dapat job. Kami boleh jalan kerja, kami dapat surat dari kementerian. Dan yang penting kami dapat walaupun 50%. So survival untuk 2 tahun itu adalah bukan cari untung. Betul. Untuk 2 tahun itu adalah untuk dapatkan sedikit duit. Tapi bukan untuk cover cost, tak cover langsung. Dari segi gaji semua tak cover. Tapi survival kan survive lah juga. Wow. Tapi untuk makluman juga semua pada selepas MCO yang pertama, jualan produk Ensutas berasaskan enzim bromelain naik mencana. Allah nak bagi. Itu berkat doa. Itu dia. Saya suka untuk anda semua di luar sana untuk sama-sama merasai. Ini kita panggil denyut nadi. MCO itu tak tergambar oleh sesiapa pun. Saya juga mengalaminya, anda juga mengalaminya, apatah lagi Ensu. Ensu dah cerita, doktor sendiri ceritakan bagaimana sakitnya kejatuhan di masa Ensu. Tapi tak apa, kita nak tinggalkan kenangan sedih tu tadi. Kita kembali selepas ini, kita take a break sekejap dan kita nak kembali dengan cerita-cerita yang menarik daripada Dr. Suhana sendiri. Stay tune dan kembali selepas ini.
Okey, selamat kembali bersama dengan saya sekali lagi Munata Suhosanda. Tadi kita dah kupas di sesi yang pertama ataupun slot yang pertama. Kita ada 3 slot sebenarnya, 3 part. Part yang pertama kita dah selesai. Kita nak tahu berkenaan dengan Ensu Life Science ni sendiri. Dan di segmen yang kedua ni, nampak tak? Kita dah buat produk dah sekarang. These are the range of product daripada Ensu Life Science sendiri. Saya nak kupas satu persatu dengan produk. Tapi sebelum tu, saya nak tanya dengan doktor. Biasanya bila kita dengar kosmetik kan, dekat luar sana kan orang timbang kilo. Kita cukup takut. Saya memang sangat takut nak pakai because of affected my face. Kita sangat takut. Jadi saya ambil produk yang betul-betul natural, yang orang recommend dan sebagainya. But saya nak tahu, saya nak test satu. Ini adalah sunscreen. Itu bagus tu kalau kita datang Maha pakai tu. That's why saya dekat Maha ni naik motor. Yalah, sebab kalau naik bagi pun apa kata jam, naik kereta apatah lagi, jalan kaki tak sampai. Jadi saya bawa motor sendiri. Oh, the smell is so good. Okay, ini sunscreen with SPF 30. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut bagaimana doktor hasilkan ni, how the research goes? Okay. Doktor, we need to know sebab kita nak bagi tahu diorang ni, mungkin diorang ni minat nak buat kosmetik tapi tak tahu macam mana nak buat. Semua nak cantik je, semua benda nak cepat. Because kita tahu nak cantik ni bukanlah dalam tempoh 1 hari. Normally pun it will take about 2 weeks and above. But macam mana doktor datang dengan research untuk come up with this kinds of product? Okay, sebenarnya macam ni, kita bila kita sebenarnya tak kira lelaki ke perempuan Miss Mona, semua cantik. Semua orang nak nampak cantik. Betul. Tak kira Betul. lelaki perempuan. Betul. Sebab tu ada produk-produk untuk lelaki, ada untuk perempuan segala. Dan apa sebenarnya persoalan yang patut kita ada tanya sebelum kita beli produk? Adakah kita yakin dengan produk tu betul-betul selamat? Betul. Yes. Adakah kita yakin dengan produk itu betul-betul berkesan? Adakah kita yakin dengan produk itu betul-betul halal? Halal tu. Ini adalah 3 faktor utama yang kita harus tanya pada diri kita. Jadi itu adalah titik tolak. Bagaimana kami memulakan research. Sebab tu kami bangunkan produk sendiri. Berasaskan herba-herba tempatan. Dan kita hasilkan sendiri supaya kita dapat menjawab 3 perkara tadi. Pertama tadi adalah produk itu selamat. Yang kedua adalah produk itu berkesan. Dan yang ketiga, produk itu dipastikan halal. Sebab kita tahu sebahagian besar kosmetik yang daripada luar negara menggunakan bahan-bahan yang memang jelas tak halal. Bahan-bahan terlarang. Terlarang di kulit kita. Jadi ni semua ada sebut pula macam masalah timbang kilo. Betul. Kilo ni sebenarnya macam ni cerita dia. Produk daripada negara luar yang memang dalamnya ada bahan yang terlarang. Dibawa ke sini, dijual, dipack dan dijual. Betul. Dan kita menjadi mangsa kepada produk tersebut. Jadi kalau kita sekarang cara dia mudah aja untuk kenal pasti produk macam ni. Kalau produk ni menjanjikan kesan yang cepat, contoh dia 14 hari atau 17 hari ke seminggu dah cerah, mana kata ada sesuatu yang tak kena dengan produk tu. Tak percaya, tunggu selepas 1 tahun produk ni pastinya akan masuk paper, dirampas oleh hilang daripada market. Berkenaan R&D sebenarnya adalah satu proses yang panjang. Setiap satu ujian bukan kita buat 100 kali ke, bukan. Kita buat mungkin 1000 kali. Tak tahu berapa ribu kali yang saintis-saintis ni jalankan setiap satu ujian. Dan satu lagi, setiap ujian ni tadi perlu mengikut standard-standard yang telah ditetapkan oleh antarabangsa. So maksud dia produk yang kita buat ni atau yang kita hasilkan ni telah menepati standard-standard antarabangsa. Dan satu lagi berkenaan dengan research juga, kita perlu menggunakan alat-alat. Tak boleh guna mata kita. Guna agak-agak kita nampak macam okey ke kan? Dia menggunakan peralatan-peralatan yang sophisticated. Sangat tinggi harganya, sangat tepat bacaannya. Dan untuk R&D, kita kajian-kajian skop yang kita buat pertama sekali, untuk ekstrak tadi kita buat di makmal. Kita study dia punya betul tak ada enzim bromelain. Aktifnya tersebut betul tak boleh digunakan sebagai bahan kosmetik. Untuk ini kajian-kajian yang kita buat adalah pertama stability. Kita tak nak enzim ni tak stabil. Kita buktikan enzim bromelain stabil sebagai bahan aktif
kosmetik. Dan seterusnya kita buat study lagi dari segi toxicity. Oh, dia tidak memberi kesan toksik kepada muka. Ia selamat kepada muka. Kita buat ujian keselamatan kepada muka. Dan seterusnya kita buat ujian keberkesanan pula. Keberkesanan. Sambil doktor tu saya nak saya suka bau dia. Bau nanas. Ya, bau nanas. Sebab memang kita pakai extract yang banyak dalam ni. Keselamatan juga kita cuba, keberkesanan kita cuba, dan dua ujian yang kita buat iaitu di makmal dan di luar makmal atau in vitro secara tabung uji dan juga in vivo kepada pengguna. Dan resultnya sangat signifikan, sangat menepati apa yang kita nak. Alhamdulillah. Dan selepas tu baru produk kita lancarkan dan kita jual pasaran. Bukan baju-baju siap. Tidak, kita tak. So prosesnya panjang. Cuma saya ringkaskan je jenis Mona. Macam tadi doktor dah kongsikan 6-7 tahun sebelum dia masuk ke R&D, doktor dah buat dah personal research terlebih dahulu, and it takes another year pula untuk few years lagi untuk masuk dalam makmal dan untuk buat research. Inilah dia outcome dia dekat sini. Kalau anda boleh saksikan, sebenarnya kan saya dari tadi saya duduk pandang doktor, suka tengok kulit doktor. Lelaki tua tak nampak. Berapa? 54. Masya Allah. Macam sebaya kita yang 20-an ni. Inilah rahsia dia bukanlah pakai kosmetik 14 hari anda nampak putih bersih cerah berseri. Tidak. Apa dia tagline Ensu apa? Tagline dia Muna. Tagline dia sebenarnya yakin cantik, yakin sihat dan yakin berkesan. Yakin cantik, yakin sihat, yakin berkesan. Tengok kakak-kakak yang kasih tak sabar lah nak beli tu. Nak test tak? Saya dah test sunscreen. I like the texture. Saya sangat cerewet bila bercakap soal sunscreen sebab saya pakai foundation, saya make up bila ada event saja. Kalau tak, saya hanya pakai foundation dan juga sunscreen. Ini saja dua item yang wajib saya pakai. Tapi bila PKP ni doktor tengoklah ni. Boleh tak doktor rawat muka saya? Macam tu. Kita tanya dengan pakar macam mana kulit kita yang bermasalah sekarang ni. Saya tak ada pigmentation tapi saya ada scar. Because of PKP. Marah betul kita dengan PKP ni. Jadi sebenarnya kalau tengok kat muka saya pun ada nampak scar. Kenapa jadi macam ni? Sebab dulu saya pernah cuba satu produk sebab orang kata pesan. Lalu kulit saya terbakar. Itu yang kita takut tu. Alhamdulillah kita buat treatment dengan produk ni. Ini ada all set off ni. Kalau saya tengok ini ada cleanser, ada facial cleanser, kita ada sunscreen, kita ada velvet coverage foundation. I believe this foundation ada beberapa tone color lah. This one is velvet. Kita ada satu color je. Velvet lah. Tadi Miss Mona ada cakap pasal sunscreen. Betul. Kita ada tulis kat sini 30 SPF PA++. Betul. Yang ni menariknya, ini boleh jadi kita punya pelembab sekali. Bukan setakat pelindung daripada UVB, dia juga melindungi daripada UVA. So maksudnya pakai satu ni produk dah mencukupi untuk cover. Dan ini satu lagi, dia tidak ada white cast. Dia meloncat kepada Mona. Datang balik. Dia tak ada white cast. So kalau kita pakai, kita tak ada berbelak-belak. So lepas tu kita nak pakai color kosmetik lain, blusher, apa semua boleh pakai. Dia serap. Yang itu yang kita suka. Kita tak naklah tempek muka tebal-tebal. Orang kata artis kan, kalau level selebriti kan. Pakai tempek muka tebal-tebal sebab makeup saja. We want to be natural, sesuai dengan iklim khatulistiwa kita dekat Malaysia. So that's why Ensu keluarkan a range of product. Saya sempat tengok this one facial cleanser, ada juga intensive essence enzyme. Kita ada saya suka color dia white green doktor. Go green. Sustainability. So kita nak sustain untuk jadikan dunia kita tahan lama. Bila tengok hijau rasa tenang, rasa cantik. Kalau merah rasa nak marah je kalau make up kan. Sesuai. Saya terlupa sesuatu sebenarnya yang kita nak bagi tahu awal. So teknologi extract yang kita gunakan kat sini, kita menggunakan green technology extraction. Tak guna solvent. Ia sangat sesuai dan mesra pada alam sekitar punya produk. So yang itu the best element to support green environment. So please guys, saya macam saya katakan tadi lah, ataupun di hari-hari yang sebelum-sebelum ni, saya tak promote barang tak baik. So saya hanya akan jadi moderator untuk barang-barang yang saya yakin. Memang saya cakap terus, saya tak pernah cuba dan saya jarang jumpa produk ni dekat pasaran. Sekali lagi kita tanya doktor dekat mana kita nak cari produk ni. Tapi
macam saya kata dah, saya very selective on the sunscreen. So bila saya test tadi, tekstur dia, bau dia memang sangat sedap. Dan tekstur dia sangat saya puas hati. Ada tekstur sunscreen yang dia sangat melekit. Dia melekit. Kalau kita pakai dekat muka tu, kita rasa macam, ya Allah, macam 4 inci pakai makeup dekat muka. Itu benda-benda yang kita tak suka. So guys, dekat mana doktor kita nak dapatkan produk ni? Okey, produk ni sebab ni produk yang boleh katakan sebenarnya premiumnya produk. Okey. Tapi kita jual pada harga yang semua orang mampu milik. Semua orang mampu milik. Jadi Okey. untuk produk yang bagus macam ni, kita menggunakan satu jalan aja untuk beli, iaitu secara online. Online Jual, saja. membeli daripada ejen-ejen kita yang Okey. terlatih supaya dapat hikmat nasihat yang betul. Okey. Dan kalau kita ada sampel-sampel, kita akan berikan melalui. Okey. Kalau macam ni doktor, ini tester set ke? Ya, betul. Tester set. Ini tester set ni berapa ni kalau beli dengan ejen ni? Ini tak silap saya dalam RM90. Oh, berapa? RM90. RM90 dapat 3 item. Travel. So kita kalau nak pergi kerja, tak perlu kita bawa botol-botol. Yo, besar-besar nak pergi mana? Masuk dalam baju kan. Ya, Itu boleh. ya, senang. And then ada posh bag yang dah cantik dah. Terus boleh carry macam ni je. Tak payah bawa another bag lagi. Dalam ni ada facial cleanser. Sedang kadang-kadang kita wanita nak solat kan, make up dulu macam saya ada event, kejap lagi nak solat, terus boleh pakai saja produk, bawa ni saja ke mana-mana. Bawa make up sikit, bawa, normally saya bawa blusher sikit, bedak sikit-sikit lah. Tapi kalau dah ada foundation, dah ada sunscreen yang memang full coverage ni, dah tak payah bawa barang banyak-banyak dah. Yang itu saya suka, mudah dan selamat. Sleeping mask, wow, sleeping mask saya pakai malam. Pakai malam. Dan juga kita ada serum. Serum ni pakai serum dulu, baru pakai sunscreen, betul? Betul. So anda boleh dapatkan produk Ensu Touch ni, Enzyme Regime. Ini starter pack. Ini kita bagi trial pack untuk anda, hanyalah berharga RM95. Tapi bagaimana nak bicara secara online tu? Kena pergi kepada Ensu Touch, type aja dekat Google atau dekat Facebook atau dekat Instagram. Dia keluar je. So contact all the agents. Postage seluruh negara, betul? Sabah, Sarawak, Brunei, semua cover. Yang sedang menyaksikan kami daripada Singapura dan juga Brunei, jangan lupa dapatkan. Saya beri jaminan 100% anda akan suka dengan produk Ensu Touch ini. Okey doktor, saya cakap pasal produk ni kan. Tadi kita tanya doktor berkenaan dengan bagaimana doktor buat all the research. Now we want to go to the next level, which is promotion and marketing. Tadi doktor cakap ada 70 staff, ramai. Bermaksud Ensu Lifestyle ni memang satu syarikat yang sangat besar di pasaran negara kita. So bagaimana doktor pasarkan? Okey, berkenaan dengan pasaran sebenarnya, produk mudah untuk hasilkan produk ni mudah sebenarnya. Okey. Satu perkara yang paling sukar adalah marketing. Marketing. Memasarkan produk. Betul. Apa saja. So apa kami buat? Kami ada satu tim yang terlatih. Kita namakan tim ni Enzyme Regime. Enzyme Regime. Melalui satu program latihan yang lengkap, latihan yang tersusun, profesional, kita wujudkan tim ni. Dia akan ada dua kaedah. Satu sistem agent, satu lagi sistem jualan secara team sale. Okey, secara Kita team buat. sale. Okey. So, memilih terpulang kepada pihak yang nak join kepada Ensu Touch untuk jadi dealer atau untuk jadi pengguna. Kalau dia nak jadi dealer atau nak jadi agent, boleh terus kontak, cari antara nama-nama kat dalam tu untuk menyertai kami sebagai agent atau sebagai dealer. Dan latihan-latihan kami akan berikan. Setakat ni masih percuma semuanya. Oh, maksudnya nak jadi agent percuma, tak payah bayar pun. Dan ejen-ejen ni sekarang itu ada 70 orang adalah staff production kat office. Sales kami ada sekitar 2,000 orang di luar sana, satu Malaysia. Wow. 2,000 orang yang sedia bagi servis untuk menceritakan kebaikan produk Ensu Touch kepada pengguna. Ni doktor tengok ni. Saya tunjuk sikit. Saya juga cerewet berkenaan foundation, tapi kalau anda boleh close up sikit. Abang cameraman boleh tak close up sikit? Saya nak tunjukkan tekstur dia. Tunjuk tangan sebelah. Boleh close up kan sikit? Tangan sebelah. Ini beza. Nampak tak? Ini yang belum pakai. Ini tangan yang belum pakai. Ini tangan yang dah pakai. Full coverage. Dan saya pun tak bayar apa-apa dengan tak, betul. Mereka tak bayar saya. Tak ada. Macam Muna katakan tadilah, Muna tak akan promote kalau produk tu Muna tak test dan Muna rasa produk tu tak memberikan kebaikan untuk Muna. Tapi kalau you dapat tengok, dia full coverage. Memang full coverage. This one belum pakai lagi. Tangan kiri belum pakai apa-apa lagi.
Tapi tangan kanan dah pakai full coverage. I dab sikit saja dan dia punya tekstur sangat light, so tak rasa tebal. So kena dapatkan, tengok kita nak jadi agent boleh ke doktor? Kita nak pakai dulu, lepas tu nak jadi agent. Ini velvet coverage foundation dan bau dia sangat-sangat menawan. Ada setengah foundation, kita tak nak cakap lah brand apa, bau dia sangat tengik tau. Tengik tu kuat bau dia. Letak dekat muka tu, letak dekat pipi je rasa dekat hidung. So but this one you macam nak makan. Sebab mungkin ada enzim bromelain nenas dekat dalam ni, menyebabkan you rasa macam wow, best sangat. Itu dia doktor. Saya teruja. Jarang saya nak teruja dengan produk ni. Okey, alhamdulillah. Tahniah doktor sebab berjaya keluarkan produk yang saya jangkakan. Kalau tadi kata ada 2,000 ejen di seluruh negara. Lepas ni saya rasa lepas habis Facebook Live ni akan banyak lagi ejen yang nak join. Dekat sini kita ada kind of lipstick. Kalau saja disebut lipstick, lipstick. Ada lipstick dekat sini Ada 4 color. Lip matte. Oi, lagi saya suka lip matte. Ini berapa ni? Ini berapa? RM170. RM170 anda dapat RM120 anda dapat 4. Jatuh RM130. Murah. Lip matte. Okey, jap. Macam ni. Tak apa. Ada mic dekat sini doktor. Okey. Ada 4 dekat sini. Anda tengok dia punya ada color Juwita, ada color Anggun, ada color Jelita dan juga Ayu. Ada 4 color berbeza. Macam saya rasa hari ini saya pakai Jelita. Anda nampak Jelita macam saya. Kena pakai produk daripada Ensu Touch ini. Okey, sekejap lagi kita sembang bab produk dan juga. Tapi itulah sekejap doktor. Kita dah di segmen yang kedua pun dah nak habis. Sekejap. Satu lagi soalan yang terakhir sebelum kita break untuk segmen yang kedua ini. Bagaimana dengan feedback daripada customer? Feedback saya boleh katakan dia mustahil lah kita katakan daripada 100 klien 100 tu akan memberi kesan yang macam mana kita nak. Betul. Setakat ni kami alhamdulillah bersyukur sangat. Kita terima lebih daripada 90% pengguna yang dapat kesan yang sangat positif dengan produk kita. Especially which product? Serum untuk repair. Semua untuk repair. Kita nak repair kulit muka, of course kita mula dengan cleanser. Lepas tu kita followed by mungkin essence. Lepas tu kita followed by serum. Betul. Lepas serum kita pakai sunscreen dulu. Lepas tu kita pakai foundation dia. Lepas tu dah cantik. Okey, Miss Mona perasan tak? Simple je kan? Simple. Kenapa? Simple. Sebenarnya sekarang teknologi kosmetik juga berubah seperti mana ikut teknologi komputer, teknologi pembangunan. Ini kita panggil minimalis. Betul. Minimalis. Simple tapi produknya kalau cleanser ni dulu orang lepas cleanser pakai toner. Betul. So kita tak perlu sebab cleanser kita buat ni dia selain daripada cleanser, dia juga boleh jadi makeup remover. Dia boleh juga bertindak sebagai toner. So maksudnya pakai sekali je dah settle dah. Okey. Sedap. Okey, tu dia. Saya pasti anda sangat teruja macam Muna juga, teruja nak dapatkan produk ni. Jangan lupa untuk dapatkan produk ni. But before kita go detail di segmen yang ketiga nanti, kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini. Stay tuned.
Okey, selamat kembali. Welcome back. Anda bersama dengan saya dan juga ikon success story yang kita bawakan khas hari ini. Hari biasa selalu kalau dekat Mafi ni kita selalu cerita pasal makanan, kita cerita pasal binatang ataupun haiwan, kita cerita pasal nelayan, peternak, petani. Tapi hari ini kita berkongsi berkenaan dengan kisah kejayaan seorang usahawan ini yang menjana income ataupun membantu orang lain menjana income dengan produk di bawah Mafi iaitu Nenas. Bagaimana beliau terciptanya ataupun terhasilnya produk kosmetik, dan saya rasa ini yang pertama di rantau ini saya rasa kan yang mengeluarkan produk kosmetik berasaskan bukan sahaja tumbuhan tetapi makanan. Nenas specifically. Okey doktor, saya nak tanya doktor, tadi doktor dah ceritakan berkenaan dengan 2,000 ejen di bawah doktor. Doktor ada 70 orang kaki tangan di bawah doktor, dan juga bagaimana doktor membuat promosi dan juga marketing terhadap produk doktor ini yang saya memang bukan syak ataupun sangka, saya jamin berkesan. Macam doktor kata 90% memberikan positive feedback. Yang lagi 10% tu bukanlah negatif saya rasa, cuma mereka mungkin tidak bersesuaian dengan mereka. Kan kita kena tahu, kita nak pakai apa-apa pun kita kena tahu produk tu sesuai dengan kita pun ataupun tidak, dan jangan terburu-buru untuk dapatkan kesannya. Jadi soalan saya doktor, bagaimana doktor melihat bidang yang doktor ceburi sekarang ni, which is kosmetik berasaskan enzim Nenas ini membantu ekonomi negara? Okey, soalannya agak susah ini. Okey, belum lagi kita baru je melalui pandemik. Yes, betul. Okey, pada saya lihat dari segi sudut mungkin pasaran buruh, pasaran buruh. So dalam company kami, kita ada chemist beberapa orang. So graduan-graduan yang melatar belakangkan macam ni, so datang bekerja kami. Dan kita ada juga pelajar-pelajar daripada berbagai bidang yang bekerja kami. So industri kosmetik berasaskan bromine enzim yang kita bangunkan ni rupanya menyumbang dari segi sudut tadi memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. So graduan-graduan saya mungkin kecil je sumbangan saya, tapi mengurangkan daripada perasaan pengangguran belia-belia dan juga graduan-graduan. So kalau sekarang ni pekerja tak ada kerja, hantar je resume kepada kami. Kalau kami ada kesesuaian ke jawatan tersebut, kami akan panggil. Sebab kami perlu untuk idea-idea muda, ada idea yang baru untuk membangun sama-sama. Betul. Dan tadi Miss Mona banyak kali cakap tentang kerja berjaya kan. Sebenarnya Miss Mona kalau nak cakap berjaya, kalau kejayaan itu saya andaikan sebesar effort, saya hanya baru capai penjuru kecil daripada effort tersebut. Jauh lagi daripada kejayaan saya harus capai. Dan kalau masih juga orang anggap ini adalah kejayaan yang kami ada sekarang, kami mungkin pencapaian yang kami ada ini adalah kerana adanya kerjasama daripada agensi seperti Lembaga Penjelasan Nenas, kerjasama daripada researcher-researcher yang sangat berkaliber, sangat kompeten daripada Siri Merhad, dan juga daripada agensi kerajaan lain yang ada bekerjasama dengan kami. Juga kejayaan ini juga sebenarnya adalah hasil kerjasama kami. Kami semua bekerjasama dalam teamwork di antara pengilang dan juga kami punya master regime yang menjual produk tadi. Kalau tak ada teamwork, tak ada kerjasama daripada kaki tangan saya, even cuma menutup botol saya takkan capai apa-apa. So kejayaan, kalau dianggap saya ni berjaya, kejayaan itu bukan kejayaan saya seorang. Kejayaan adalah disebabkan oleh kejayaan orang yang ramai di sekeliling kami dalam Institut Toucher. So alhamdulillah. Itu dah tadi. Betul macam tadi yang berhormat Datuk Seri pun ada cakap, kalau kata kita, if we work alone, mungkin kita lambat untuk capai, but if we work together, we can achieve everything. This is what Ensu Life Science buat, bekerjasama termasuk dengan LPNM sendiri untuk mendapatkan ataupun untuk sampai ke tahap ini. Betul, mungkin doktor kata secebis saja, tapi itulah langkah permulaannya. Berbalik kepada itu, bila doktor kata secebis saja kertas A4 tu, apakah apakah orang kata hasrat ataupun apakah planning Ensu Life di masa-masa akan datang ni? Maksudnya mungkin nak keluarkan range of produk yang lain, ataupun apakah the Ensu's planning itself? Okey, berkenaan dengan produk Ensu Touch, produk berasaskan enzim bromine Nenas tadi, kita ada gariskan dua planning.
satu tempoh masa yang pendek. Satu lagi planning untuk tempoh masa yang panjang apa harus kita capai. Untuk tempoh masa yang pendek sebenarnya saya nak bawa produk berasaskan nenas ni ke pasaran luar. Kami di luar pengetahuan mungkin pihak bertugasan nenas. Kami dah pergi ke Thailand. Kami baru balik daripada Asian Mall dekat mana? Dekat Patani. Baru je balik. Beberapa hari sebelum kita start Maha. Okey. Dan sebelum tu, sebelum Covid, kita dah pergi Taiwan. Ada masuk dalam pameran buka booth kat sana dekat Taipei. Kita pernah dekat Korea. Kita buat dekat Bangkok juga, kita dah buat dekat negara-negara luar. Tujuannya satu je, untuk memartabatkan produk kosmetik berasaskan nenas daripada Malaysia. Itu usaha kami dalam bentuk jangka masa yang singkat lah. Untuk long term sebenarnya daripada nenas ni ada banyak. Ada banyak yang dalam pipeline kita lah nak keluar. Bukan setakat kosmetik, dia ada boleh jadi makanan-makanan kesihatan. Sebab kita tahu dalam enzim bromelain ni bagus untuk wound healing. Wound healing apa? Luka. Oh, okey. How about eczema? Eczema untuk sensitive skin so far kita belum lagi. Tapi untuk wound healing result dia sangat bagus. Dan untuk digestion. Untuk dalam perut. Untuk orang ada masalah macam gout apa semua. Enzim bromelain dan nenas adalah terbaik. Tapi itu adalah produk-produk yang ada dalam pipeline yang kita akan hasilkan untuk tempoh masa yang panjang. Itu dia. That's why saya jangkakan ini merupakan satu inspirasi kepada rakan-rakan yang sedang menyaksikan kita. Nak lagi ikon lelaki yang kita bawakan bercakap soal kosmetik. Dan nak tahu tak rahsia? Beliau berusia 54 tahun dah, tapi does he look like one? Tidak. Sebab apa? Satunya mungkin produk yang doktor hasilkan sendiri, doktor sendiri mencubanya, doktor merasai sendiri keberkesanan produk ini. Dan juga yang paling pentingnya lagi, doktor bercakap, orang kata cakap serupa bikin. Orang Malaysia kata cakap serupa bikin. Maksudnya doktor buat, doktor pakai, dan ini kita nampak hasil dia. Ini tak jual yang timbang kilo tadi tu kan, yang kita takut. Dia pakai produk lain, dia jual timbang kilo, dia jual kat kita membuat. Kita pakai lah kan, habis naik bintat-bintat kat muka. Itu yang kita takut. So anda dekat luar sana, jangan risau. Kalau nak dapatkan produk ini, anda terus layari saja, Google saja Ensu Touch. Nanti ejen-ejen mereka akan bantu mereka untuk membantu anda mendapatkan produk. Dalam masa yang sama juga, untuk anda jadi ejen mereka, saya tolong promote saya tolong promotekan. Untuk nak jadi ejen pun juga kontak mereka. So nak dapatkan produk mereka, nak jadi ejen mereka, nak guna, nak rasai sendiri bagaimana kosmetik yang berasaskan enzim bromelain nenas ini, it works to your skin. Saya dah cuba, tadi kan saya dah cakap, dah cuba dah tadi. Tekstur, ini dua produk yang saya dah cuba, sunscreen dan juga foundation dia. Dua-dua tekstur yang sangat menarik. Baiklah doktor, kita dah tak ada masa yang panjang. Kita dah di segmen yang ketiga. Mungkin ada kata-kata motivasi, kata-kata semangat untuk adik-adik di kawasan yang tengah baru habis belajar, mungkin sedang menyaksikan kita, ataupun mereka-mereka yang di luar sana yang memang berminat untuk menceburi bidang perniagaan, especially kosmetik, ataupun tak kira lah apa saja cabang perniagaan. Sebab kita pun tahu ikut sunnah, pertanian pun merupakan perniagaan pun sunnah. Jadi apa kata-kata semangat yang kita nak berikan kepada mereka sebagai motivasi ataupun inspirasi untuk mereka di luar sana yang sedang menyaksikan kita untuk bersama-sama dengan Ensu? Okey, saya sebenarnya tak ada kata-kata motivasi. Cuma mungkin saya nak sharekan sesuatu. Kadang-kadang orang melihat orang yang berjaya macam mana kita tengok iceberg. Betul. Iceberg ni air batu yang timbul dekat lautan Atlantik yang kapal penalangga dan karam kan. Titanic. Betul. Okey, itu yang kita nampak ke atas. Kejayaan, kalau kita lihat kan kejayaan sikit je sebenarnya. Kalau nak tahu, bawah iceberg tu adalah satu bongkah air batu yang berpuluh kali ganda daripada yang dia nampak ke atas lautan. Jadi mana kata untuk berjaya, dia bukan ada jalan pintas saja. Betul. Kita perlu susah payah. Melalui pelbagai duga dan cabaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu kita ada satu benda yang ringkas selalu kita pegang. Untuk kita jadi usahawan, kita guna satu formula je. Duit. DUIT.
DUIT. DUIT ni D doa, Doa, U usaha, usaha, I ikhtiar, ikhtiar, itu tawakal. 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 So, kita boleh exaggerate atau elaborate daripada perkataan ringkas saja. Duit. Doa lah sebanyak mungkin. Allah akan terima doa kita insyaAllah. Lepas tu usaha lah sebanyak mungkin. Allah akan makbulkan usaha kita, Allah akan permulaan usaha kita. Ikhtiar macam mana cara. Kadang-kadang kita mudah sangat putus asa. Betul asa, betul. Sekali dua kan. Tak ada hasil terus give up. Betul. Punca-punca kita gagal. Betul. Dan T, tawakal. Tawakal jangan tawakal je. Buatlah 2 rakaat pagi duha. Tawakal dengan duha. Betul. InsyaAllah kita akan kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat rasa yang tenang. Dan satu lagi tadi, kalau yang nak jadi usahawan di Ensutage ni, boleh layari laman web kami ensutage.online. Ensutage.online. Boleh ada email semua kat situ. Boleh email, saya nak jadi pengedar, saya nak dapatkan latihan, saya nak dapatkan penerangan. Semua ada dekat situ. Dan kita akan bantu kat situ. Mungkin dia latar belakang lain. Kita pernah jual kosmetik, kita akan ajar dia sampai boleh dijual duit. Kita akan ajar. Dan setakat ni percuma. Everything percuma. Lepas ni kita akan charge. Lepas di charge. Sekarang di Grab. So kena Grab sekarang lah. Tapi dalam tempoh terdekat ni masih percuma sebab kita tahu kalau kita nak charge semua benda, harga tengah naik. Barang tengah naik. Dan orang baru terkesan dengan pandemik. Jadi kita tak kenakan bayaran lagi. Jadi siapa nak ambil peluang ni, kena ambil peluang sekarang. Call, hubungi kami bagaimana untuk jadi pengedar. Tu. Itu dia. Dr. Sira pun dah buat promotion dan marketing untuk Ensu sendiri. Ruang dan peluang dah dibuka untuk semua orang. So saya memang menggalakkan anda yang memang berminat, especially mereka yang sedang belajar sekarang ni, kan duit PTPTN banyak manalah sangat kan. Kalau boleh elakkanlah ambil PTPTN tu, kita carikan ruang dan peluang ni untuk kita sama-sama grab opportunity, buat income walaupun daripada belajar. Bukan soal duit saja doktor, sebenarnya dengan meniaga ni you meluaskan pasaran you, network you, dan juga you melatih diri you untuk jadi lebih baik, untuk menjadi lebih terbuka, untuk menjadi lebih business minded. We need to start at early age. As soon as mungkin 19 tahun, 18 tahun, lepasan SPM dan sebagainya. Itu cara kita nak build up our confidence, build up our networking. Dulu pun doktor macam tu juga kan. Bermula doktor pernah melalui fasa jatuh, jalan kaki. Itu kita tak nak. Doktor tak nak orang lain merasai perkara yang sama. That's why doktor dan melalui Ensu membukakan ruang dan peluang yang sangat luas kepada semua yang sedang menyaksikan kami ataupun mereka-mereka yang berhajat untuk mula menceburi bidang perniagaan, kosmetik especially. Doktor, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Live session kita dah pun bakal berakhir sekejap saja lagi. Dah pukul 1.20, sekejap je Kejap 45 minit, 50 minit dah pun berkeudara. Untuk anda suka untuk Muna ingatkan, ambil peluang ini untuk datang ke MAHA. Dah 4 tahun tak ada MAHA, kita buat balik tahun ini dengan pelbagai aktiviti, program, acara dan juga produk-produk yang dibawakan, termasuk dengan konsert-konsert artis ternama tanah air. Macam hari ini pukul 5 hingga 7 petang di Dewan D2 ada konsert Search dan juga artis-artis lain, dan saya juga sebagai pengacaranya. So host, saya akan jadi host untuk petang ini di konsert sempena MAHA 2022. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Suwana daripada Ensu Life Science di atas perkongsian, di atas kata-kata semangat, di atas orang kata curahan ilmu yang dikongsikan dalam tempoh 45 minit bersama-sama dengan kami. Mungkin kata-kata terakhir daripada Doktor, silakan. Terima kasih banyak kepada Ms. Suwana, terima kasih banyak juga Singzi, terima kasih kepada pihak Lembaga Berdasar Generasi Malaysia telah bagi kami untuk bercakap lagi dan bercerita tentang bola. Dan akhir sekali saya ingin mohon maaf sekiranya ada yang saya pakai tadi salah, silap atau ada kekurangan. Semua kelemahan itu datang daripada saya sendiri, orang lain. Dan seluruhnya yang maha lengkap, maha agung, maha berkuasa atas segalanya hanya Allah SWT. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Muna Tasu host anda. Jangan lupa untuk dapatkan produk-produk natural beauty. Bagaimana nak dapatkan? Anda kena layari website mereka Ensu Touch Online. Dan saya Muna Tasu, sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Jangan lupa datang maha. #Nenas.